Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ila al-khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridaya. اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إليك المشتكى وبك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita sambung majlis ta'lim kita. Pertama sekali ikhwan, sebelum saya mulakan majlis ta'lim, pertama, tadi saya dapat berita gembira, seronok daripada sahabat Hilmi kita. Saya sangat terharu. Kerana itu apa yang Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan kejayaan seorang Muslim apabila dia boleh dekat dengan Allah dan Rasul, walaupun sekecil mana amal kita buat. Alhamdulillah. Sebab saya rasa sebab Allah yang Maha mengetahui. Yang kedua, tadi berita gembira Pak Cik Nazri sebagai mudir kita sampaikan, kata kita ada van baru di atas jasa sahabat Anas, dan Pak Cik pergi ambil daripada KL ke sini di atas urusannya dibuat oleh Abang Man. Ini berita gembira, jazakumullahu khairan. Ketiga, pasal hari ini Pak Cik Tuan Haji Rashid buat kenduri, yang tu yang paling sedap sekali. Saya nak mulakan majlis pada malam ni ikhwan kuliah kita dengan saya nak berdoa kepada Allah untuk kita, supaya Allah merahmati kita. Allah selalu letakkan hati kita di atas petunjuk dia, hidayah dia, bimbingan dia. Walau apa terjadi pada kita, Allah letakkan kita di atas petunjuk dia. Allah selalu tambahkan ikhlas kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض
ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah ikhwan, itulah nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Syukur alhamdulillah. Rasanya agama ini tidak berjalan di atas usaha satu pihak, tapi agama ini berjalan di atas semua pihak, semua tangan, semua, kita kata apa, semua perasaan. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita gembira, tapi kesemua itu adalah what we say, ingredient. Boleh baca bahan-bahan tomeh untuk menyedapkan kehidupan kita ini. Ikhwan, alhamdulillah summa alhamdulillah. Dulu ikhwan, satu ketika masa yang berlalu dalam hidup Imam Syafi'i, ada satu masa berlalu dalam hidup Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Saya ingat Ketua Hakim Mahkamah Syariah, rupanya Agus. Serihat dah saya. Ingat nak kena angkat malam ni ke? Agus, waduh, kau bikin aku kaget. Baik. Satu masa dulu berlalu dalam hidup Imam Syafi'i. Yalah, kita hidup, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita seronok, macam-macam. Dia mengeluarkan satu syair. Imam Syafi'i mengeluarkan satu syair. Syair ini juga sekaligus menyebut tentang hal akidah, tapi dia melafazkan syair ini dalam Diwanul Syafi'i. Sedap syair dia. Cuba kita saja, saya ambil baca. Kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kan wa illam asya, wa illam asya, ma syi'ta kan wa illam asya, wa ma syi'tu in tasha lam yakun, khalaqtal ibada ala ma alimta, fa fil ilmi yajri al fata wal musin, ala dha mananta wa hadha khadhalta, wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in, faminhum syaqi wa minhum sa'id wa minhum qabih wa minhum hasan. Dia kata di luar hati dia, kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kan wa illa ma asya. Dia kata, Tuhan, apa yang kau kehendaki pasti terjadi, walaupun aku tak mau benda tu, tapi kerana kau kehendak, dia pasti jadi. Wa ma syi'tu in tasha lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, apa yang aku mau, tak akan jadi kalau kau tidak kehendaki. Betul dia? Khalaqtal ibad, kau telah menjadikan hamba-hamba ini ala ma alimta, di atas ilmu yang luas kau terhadap hamba-hamba ini. Fa fil ilmi, di dalam ilmu itu, yajril fata wal musin, berlarilah kehidupan si muda dan si tua. Semuanya dalam ilmu kau Tuhan. Ala dha mananta wa hadha khadhalta, atas hamba ini kau beri anugerah, atas hamba ini kau biar dia terlantak tak ditolong. Kesemuanya atas ilmu kau. Wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in, hamba ini kau tolong, hamba ini kau tak tolong. Faminhum syaqi wa minhum sa'id, setengah daripada mereka melalui hidup yang sangat celaka, sangat perit, sengsara. Sebahagian mereka pula melalui hidup yang sangat bahagia. Wa minhum qabih wa minhum hasan,
sebahagian daripada hamba ini qabih, kau bagi hidup dia sangat buruk. Sebahagian hamba ini hasan, elok kau bagi ke dia. Semua ini dalam ilmu kau Tuhan, dan aku beriman dengan semua itu. Subhanallah. Tidakkah hidup kita macam tu, ikhwan? Subhanallah. Ini semua adalah urusan daripada Allah Jalla wa'ala. Baik ikhwan, kita sampai pada muka surat 553 Pak Amir. Ya, betul Ustaz. Panjang tajuk ni juga Pak Amir, dia antara tajuk yang panjang, tapi kita cuba pendekkan. Baik, tajuk dia Pak Amir, para ulama menyebut bahawa jihad menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Satu-satu jihad dengan makna kata kita pertahan negara kita, kita pertahan wilayah kita, sempadan kita daripada diceroboh oleh kufar, oleh musuh Islam ataupun musuh kita. Maka kondisi, satu daripada 3 kondisi ini menyebabkan kita wajib, kita tak boleh ambil saya tak mau terlibat, tak boleh begitu, mesti terlibat. Satu, apabila pasukan muslimin dan kafirin, yakni orang kafir, bertemu dan sudah hilang dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tak boleh seorang mundur atau berbalik. Kita dah betul-betul sampai dah di situ, kemudian kita tengok mereka banyak, kita nak belah. Macam berlaku di mana? Di Ma'rakatul Mu'tah, peperangan Mu'tah. Hak ni 3,000, hak ni angka dia sampai 100,000. Abu Hurairah yang tak pernah terlibat dengan mana-mana perang masa dia masuk Islam, itulah perang awal dia, takut dah. Maka sahabat-sahabat yang pernah terlibat dengan Badar, semua bercakap dengan dia, dulu kami 300 saja, dia pun 1,000 orang, kami tak lari. Takkan hari ni kita lebih banyak, 3,000, dia pun 100,000, kami nak lari. Bangkitlah sahabat Abdullah bin Rawahah, memberi pidato yang akbar, memberi semangat. Sama ada kita memilih menang ataupun kita memilih syahadah, kita balik dengan menang ataupun kita syahadah, kita menjadi syahid di sini. Semangat Abdullah bin Rawahah itu memberi semangat yang dahsyat sehingga bertempur. Maka lahirlah syuhada yang Nabi sebutkan. Siapa dia? Ja'far bin Abu Talib, lagi Abdullah bin Rawahah, lagi satu Zaid bin Harisah. Betul, 3 orang syahid. Sini syahid, sana Jibril bagi tahu kat Nabi. Itulah perang yang Nabi tak terlibat. Di usia Nabi yang sangat uzur, Nabi tak terlibat. Tiba-tiba datang Saifullah, pedang Allah. Bila 3 orang ini syahid, datanglah bantuan Allah. Khalid bin Walid memberi kekuatan pada orang Islam. Ustaz, untuk umat Ustaz, bukan Rasulullah tak ada. Ada lagi? Nabi ada? Mu'tah Nabi ada lagi, Nabi tak wafat. Nabi tak wafat lagi. Masa saya pergi ke Mu'tah, duduk di padang Mu'tah, di situ ada satu makam. Dia pergi makam Ja'far, tapi bukan kubur, tangan dia yang putus. Dia makam di situ. Kita akan rasa macam bulu rumah kita naik. Apa Agus? Gerinding bulu kundukku. Betul Gus? Jangan bikin onar ya Gus. Tangan dia sampai dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Allah ganti dengan sayap nanti. Maka itulah hadis, bukan saja berkaitan dengan syuhada, hadis itu juga sekaligus berkaitan dengan tak boleh buat kenduri arwah. Dahsyat. Tak boleh buat, Nabi suruh buat, bagi dia ni makan. Baik, itu bukan tajuk kita. Tajuk kita ialah, dia kata bila kondisi kita dah berada depan musuh, jangan mundur ke belakang. Itu dah jadi wajib. Kedua, apabila musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Yang ketiga, apabila imam meminta suatu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya dalam surah Taubah ayat 38, ayat 39.
Dia suruh kita buat kerja rumah, homework. Balik tengok 38, 39. Dan saya pun tak mau sebut. Antum balik, antum buat kerja. Tengok dalam ayat itu Allah kata apa. Itu dalil kata bila pemimpin minta, rakyat dia keluar, maka rakyat tak boleh bagi alasan. Baik. Kemudian jihad diwajibkan di atas apa? Satu, dia kata setiap Muslim. Dua, yang baligh. Tiga, yang berakal. Empat, yang merdeka. Lima, laki-laki. Enam, yang mempunyai kemampuan untuk berperang. Tujuh, yang mempunyai harta yang mencukupi baginya dan keluarganya selama perginya dalam jihad. Ini 7 perkara kalau ada pada satu orang Muslim yang laki-laki, kemudian seruan jihad datang ketika itu, maka dia tak boleh tidak. Jihad adalah fardu ain pada dia. Baik, dulu ikhwan, sajalah saya kata dulu, kita kadang-kadang rakyat Malaysia dia nak terlibat perang negeri sana, kan? Kita pernah ada, kan? Baik. Kita tengok syarat-syarat ni. Adakah pelanggaran itu pelanggaran negeri kita? Satu. Kemudian pemimpin meminta kita, kan? Kemudian ketika itu kita berada dalam kondisi ima kita mati sebagai syahadah, sebagai syahid, ataupun kita mati sebagai bacul. Dan ketika itu kita seorang Muslim, berakil, baligh, merdeka, kita seorang laki-laki, kita mempunyai kemampuan untuk berperang, kita cukup segala harta-harta yang kita nak tinggal, kelengkapan. Bukanlah harta sampai 3-4 tahun nak tinggal ke dia, mana sabarlah dengan hari kita keluar berperang tu dia nak makan. Ketika itu jadilah fardu ain kepada kita. Imam Qurtubi kata, kalau negeri jiran berperang, dia Muslim, lepas tu ada negeri lain serang dia yang kufar, sekiranya dia meminta bantuan ke negeri kita, dia meminta pemimpin, dan pemimpin kita bagi respon, ketika itu pemimpin kita membuka ruang, sama ada secara terbuka ataupun secara tidak terbuka, tapi dia bagi izin siapa nak pergi bantu, ketika itu menjadi fardu kifayah untuk kita keluar pergi. Kita keluar pergi tanpa kita mendapat izin daripada pemerintah, artinya kita telah keluar daripada satu syarat. Kita keluar daripada satu syarat, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kita kata pemimpin dia teruk, dia tengok dia tak bagi kami pergi perang, dah, mungkin dia ada maslahat lain. Mungkin bantuan kita tak diperlukan sangat. Mungkin dengan penglibatan kita mendatangkan lebih kekecohan di sana. Ataupun mungkin bila kita balik, kita akan bawa balik satu sikap yang tak patut kita bawa balik. Bila kita tengok suasana perang ni, orang ni jenis perak. Dia balik-balik di sini pun pakcik, sikit-sikit dia nak jihad, sikit-sikit dia nak jihad. Dia bukan lagi nampak mentua pun dia tarik pedang berkeluar, kena jihad. Ni orang tua turut dia beritahu. Itu satu benda yang tak patut jadi. Itu kita tengoklah syarat-syarat dia. Baik ikhwan. Ya, Abang Syarif. Nombor 6 ni, kemampuan untuk berperang adalah, adakah kita mesti mempunyai senjata atau cukup dengan kekuatan tenaga yang kita ada? Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala yang maha mengetahui. Kita mempunyai kemampuan berperang, ada dua, kan di sini dia tak sebut, kan? Tapi ada dua. Satu, kemampuan dari segi quwwatul jismi, kekuatan tubuh badan. Kita pergi tu ketika kecil manis stabil. Kita nak pergi kecil manis 28. Jalan-jalan melelong awak ni. Wahai musuh tak buat apa lagi kita. Ini termasuk dalam tidak kemampuan. Artinya tubuh badan kita kena sihat. Penglihatan mata kita. Bila saya kata tubuh badan, antum faham dah sendiri. Apa penyakit yang melibatkan rosak ini tak masuk, tak boleh. Satu. Yang kedua, kemampuan dari segi apa? Kemampuan dari segi kerana ini perang, maka dia mesti ada benda berkaitan dengan perang. Bukan boleh pakai helmet motor lari ni. Tak boleh.
bubuh helmet motor. Tak boleh lah. Sebab kita nak melawan dengan siapa? Yang main dia dengan dababah, kereta kebai. So seimbang lah. Seimbang. Kita kata boleh juga kalau kita punya kenderaan senjata tak cukup, seperti mana dalam Ghazwatul Badr, peperangan Badar kan, sekok kuda masa nak jalan tu, nak tumpang nak tu pun boleh juga. Tetapi mental kita kena, kerana peperangan dalam Islam ni dia menegakkan Islam, maka di samping quwwatul jismi, quwwatul ruhi itu wajib. Nawai itu kita betul, semangat dalaman betul, kita pergi di atas iman pada Allah, bukan di atas sombrono dan seenak dewe ataupun nekat. Kebetulan memang ada masalah pun, alung duk cari dia, jihad biar senang, arwah bila senang lah, tak boleh. Itu nekat nama dia. Betul Gus? Nekat tak masuk. Itu kira nak selesai masalah. Tidak. Kerana jihad itu kekuatan dalaman sangat penting. Kemudian termasuk kemampuan juga apa dia? Mak bapak. Itu disebut dalam hadis. Kan Nabi tanyakan, adakah di sisi kamu ada ibu dan bapa? Ada kan? Nabi kata, jaga. Itu Nabi sebut jihad untuk kamu. Lagi satu apa dia ikhwan? Lagi satu, kita nak tinggal keluarga kita yang daif, yang lemah. Bila kita pergi tinggal isteri, tinggal anak-anak, kita mesti letak mereka di satu tempat yang selamat. Satu tempat yang selamat kita nak pergi. Yang ketujuh tadi dia sebut ada cukup belanja-belanja semua. Ni tak mau kita pergi, tambah moden macam ni punya zaman, kita pergi sekali mesej masuk, abang pergi dah 2 hari pamper anak, tak ada orang nak beli. Kita duduk jihad, duduk baca WhatsApp, pampers tak ada, susu tak ada. Ini bermakna tak betul. Dia akan mengganggu kita punya perjalanan. Dan tentulah yang keempat sekali berkaitan dengan masalah senjata. Jadi itu masuk. 4 itu dikatakan kemampuan kita. Kesihatan, kita tidak meninggalkan mak bapak kita, kita meninggalkan keluarga dalam keadaan selamat, dan kita pandai, kita memang ahli senjata. At least peluru nak pi tu, mai tu kita tahulah tempih. At least ilmu tu kita kena belajar dengan gambar Hindu dan Hindustan. Macam mana peluru mai dia sip lagu tu je. Peluru pergi lain. Kalau kita ada ilmu lagu tu Pak Amir, ahlan wa sahlan. Tak, kalau membaca kitab ni dulu, bagi kata melok kitab ni. Boleh Abang Syarif? Ya. Baik. Baik, bagi kaum wanita tidak ada jihad. Bagi kaum wanita tidak ada jihad, maksud dia mereka tak wajib. Tapi kita tahu dalam sirah wanita minta nak keluar dengan Nabi kan, tapi tak wajib. So kalau mereka diberi keluar, itu adalah satu ziyadah untuk mereka. Itu adalah ekstra pahala yang besar. Itu bonus lah. Dia pun nak jadi jururawat ke, merawat luka-luka ke, nak masak apa-apa ke, silakan, boleh. Dan dalam riwayat memang itu ada. Tapi wajibkah? Untuk mereka tidak wajib. Untuk siapa tak wajib? Untuk orang tua, untuk kanak-kanak, dan untuk orang yang ada keuzuran. Jihad mereka adalah haji dan umrah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi, al-jihadu wa umratu. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalam riwayat Bukhari dan lain-lain. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kaum wanita wajib berjihad. Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, iaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Itulah jihad hak besar untuk wanita. Ikhwan, Nabi kata dalam riwayat lain, haji tidak ada balasan untuk haji mabrur melainkan syurga. Itu lafaznya umum, tak sebut laki-laki, tak sebut perempuan. Tapi di sini sebut perempuan. Allah Ta'ala bagi satu benda ni sesuai dengan kadrat, dengan fitrah, dengan ilusi, emosi. Dia tak ganggu kita punya fitrah.
akal, hati, dan dia tak kacau kita punya akhlak. Wanita bila sampai di Mekah, setelah selesai dia punya miqat, maka dia bertarunglah dalam pantalarang dia itu. Dia dipanggil orang yang dalam ihram, bertarunglah dia. Nabi kata apa? Nabi kata kepada Abi Ayyub Al-Ansari, Nabi kata untuk berjalan sampai kepada mabrur, Nabi kata tibul kalam wa at'imut ta'am. Nabi kata elokkan percakapan, dan Nabi kata bagi orang makan. Dulu Nabi balik habis sembahyang raya. Habis sembahyang raya, Nabi sekat wanita di tengah jalan. Nabi sekat wanita di tengah jalan. Tak apa, itu letih namanya. Kan tempat ilmu ni taman syurga. Kan dikerungi bidadari. Alhamdulillah. Itu senormal. Tak apa. Nabi suka wanita. Nabi kata apa pada wanita? Aku melihat ramai wanita dalam neraka. Apa Nabi kata? Perbanyakkan istighfar. Nabi kata sedekah. Kan kenapa wanita ini ramai dalam neraka? Kata, kan dia tanya, Nabi jawab, Nabi kata kerana mereka suka melekehkan pemberian suami mereka dan menuntut apa yang suami tak mampu. Baik. Hadis ini berkaitan dengan kondisi masa itu. Maka Nabi pulihkan peradaban wanita ketika itu supaya perangai wanita jahiliah itu tak menyerap dalam wanita Islam. Apa perangai wanita jahiliah ni? Dia suka condemn lelaki dia depan orang. Dia duduk dengan lelaki dia semua cukup. Bila lelaki dia pergi, dia duduk dengan grup dia, dia kata, Nabi kata ini perangai wanita jahiliah yang tak bau syurga. So isteri dia boleh tak bagi tahu kat suami dia, abang, saya rasa pendapatan abang tak cukup, I think you must work hard. Boleh tak dia abang lagu tu? Ustaz Abanan, saya kena panggil Ustaz Abanan pasal takut tersilap dengan Ustaz Nan. Ustaz Abanan, jadi Ustaz Abanan seorang je lah. Itu Ustaz Nan. Satu wanita dia bagi tahu apa yang tak cukup dalam rumah tangga. Itu bukan pelekeh, itu kita maklum kita punya reality, dan minta suami dia work hard. Work hard ni bukan sampai tinggal semelok, dah work hard. So fikir apa kita nak kena buat. Itu tidak salah. Tapi yang Nabi maksud ni, dia bercakap di belakang. Masa dia bercakap di belakang, dia hina. Menyesal aku, awaklah silap aku terima pinangan kawan tu. Alamak, aku rasa. Dia lekeh, memang tu dia lekeh. Tapi depan suami dia okey. Nabi kata, aku minta pada kamu ni, kamu jangan ambil perangai ni. Ini perangai siapa? Wanita-wanita jahiliah. Kalaulah wanita jahiliah ada perangai ni, kemudian mereka ramai dalam neraka. Betul. Satu, kerana mereka tak ada Islam. Kedua, mereka tidak ada peradaban. Mereka tidak tahu hormat menghormati. Tapi kamu Muslim, kalau kamu terkena perangai ni dan kamu masuk ke neraka, itu tidak berbaloi. Sebab apa? Aku ada di tengah kamu. Maka itu Nabi letak benda tu sesuai dengan masa dia. Kepada orang lelaki-lelaki ni pula sesuai dengan masa, Nabi minta keluar berjihad. Tunjuk semangat jihad. Kerana orang Arab ni kita tahu, Quran turun, Quran kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta kamu dan anak pinak kamu menyebabkan kamu terlupa ingat pada Allah. Ini masalah depa. Sayang ke anak, sayang kepada harta, terlupa segala-gala. Maka Tuhan bagi ingat, bila datang semboyan sabilillah, kamu semua kena keluar. Maka turunlah perintah Allah seperti ini, bersesuaian dengan kondisi, dengan fitrah, dengan naluri dan tabiat manusia itu. Baik ikhwan, kata penulis kita, so kalau wanita nak terlibat, nak minta terlibat sabilillah, dia boleh minta. Tapi kalau dia tidak diizinkan, dia tak perlu bimbang. Dia tak perlu bimbang apa-apa. Dia tak perlulah rasa sedih sangat, kerana ada ruang yang lain. Kata seorang yang terkenal dengan dunia kesufian besar dia. Kata dia Syekh Ata Askandari, dalam kitab besar dia
Ada satu perkataan dia menarik. Perkataan tu saya rasa bersesuaian dengan apa yang ada dalam hadis. Dia kata di antara mainan syaitan, di antara tipu daya syaitan, apa dia? Bila kita tertinggal dengan satu fadilat, ada satu fadilat yang sahih, tiba-tiba kita tertinggal, kita tak dan buat, tak sempat buat. Apa setan datang pada kita? Dia bisik kepada kita, dia bagi kita sedih, menyebabkan kita merasa seolah-olah tak ada fadilat yang lain dah. Dia bisik pada kita, dah rugilah hang rugilah, kalau hang buat yang ni pun tak sama macam yang tu, hang rugilah. Dia bagi kita rasa rugi, lepas tu dia bagi kita rasa sedih yang tak sepatutnya kita sedih. Kenapa? Kerana kita tertinggal yang ni. Di sebelah sini ada lagi benda yang baik kita boleh buat, tapi dia tutup mata kita, tutup sangat-sangat mata kita. Macam satu orang, kita semayang mayat, satu qiraat, besar kan? Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau bawa mayat tu, kau tak tunggu aku, kau tak bagi tahu kat aku ada mayat, aku nak satu qiraat. Terlepas dia, dia kata rugilah aku hari ni. Tetapi dia buat ke mana? Dia pergi kepada keluarga si mati, dia tanya pada mereka seperti mana Nabi ajak. Dia bagi pada mereka seperti mana Nabi ajak. Makan mereka, minum mereka, untuk 3 hari tu dia support semua. Dia terlepas yang tu, dia dapat yang ni. Tapi setan buat ke mana? Seolah-olah habis dah, tak ada dah pintu nak mendekatkan diri pada Allah, habis dah. Dia kata itu satu daripada setan punya hal. So kita kadang-kadang dapat ruang macam nak kucuk Hajarul Aswad. Allah, kita pergi cerita ke orang kan, Allah saya tadi CP. Kalau tu jadi lunas, menyesal lah, bukan senang dapat. Tak perlu menyesal. Memang qadarallahu ma syaa fa'al. Dia buat benda lain. Apa dia? Tibul kalam, it'amu ta'am. Boleh pergi ambil zam-zam, khidmat ke orang duk tawaf kan, ambil zam-zam bagi, bawa dalam ni, bagi tisu ke orang, boleh tolong orang, macam-macam kita boleh buat. Tapi dia tutup ruang seolah-olah kucuk tu sajalah benda terbesar yang kita boleh buat. Ini kerja siapa ikhwan? Syaitan. So kita dalam belajar sunnah ni, dia suruh kita selalu fikir apa yang ada dalam sunnah ni kita nak amal. Kita tak perlu rasa habis dah saya today maybe, but tomorrow masih ada kan. Panggil apa man? Lentera besok pagi, orang putih panggil apa? Apa sunshine kan? Sunrise esok pagi punya. Rice bukan nasi kan? Bunyi saja sama, spelling tak sama. Terima kasih pakcik. Baik ikhwan, selesai. Jadi kalaulah wanita di kita pergi di Mekah nanti, wanita banyak nak pergi Masjidil Haram, dia banyak nak tawaf, benarkah dia buat? Kita kata hang duk tawaf, aku duk kena ikut pungkuk hang. Ada memang itu jihad dah. Bagilah peluang kat dia. Jihad kita tu lah, kita duk tuntun dia tu. Ya, kita sebagai pengawal dia kan. Dia di bawah kita, besar pahala kita kerana kita dia dapat jihad. Tapi kalau dia nak pergi tawaf dekat kedai-kedai, tu kita fikirlah. Kita kata ada member ambil sendirilah. Tapi dia nak tengok apa 15 penjuru di kawasan Kaabah tu. Dia nak berkenalan dengan Kaabah. Ini panggil apa, ini nama apa. Kita bawa dia pergi, bagi dia berkenalan. Dia nak sa'i, kita ajak dia pergi. Dia nak tahu bukit ni nama apa, ni nama apa, kenapa dipanggil sa'i, kenapa dipanggil Safa, kenapa dipanggil Marwah, kenapa dia nak tahu. Kita terang kenapa itu memang sinonim dengan dia. Benarkan dia itu jihad. Di Arafah kita nak kena tengok dia lebih banyak daripada kita sendiri. Ya, dia nak baca Quran, kita kena bagi peluang. Dia nak bangkit bertandah, kita nak kena tengok dia. Dia nak bergerak sikit, dia nak tengok bumi Arafah, nak keluar daripada kemah, nak tengok kawasan tu, kita hang ni seminit tak boleh duduk diam. Hang dah habis baca Quran, hang tidur boleh? Aku nak baca Quran pula. Dah, memang dia sedang berjihad. Bagilah layanlah dia.
Kita duk layan dia, kita peruntukkan satu doa, ya Allah, saya layan bukan orang lain. Ini semua mahram saya, anak kakak-kakak saya, anak saudara saya, isteri saya, ipak-ipak saya. Kau mudahkanlah saya dapat haji yang mabrur. Allah makbul doa kita. Kerana kita bagi laluan mereka ini. Kita anytime kita boleh pergi Zoro Long Ranger, kita boleh pergi pakcik, tapi wanita, maka Nabi kata jihad mereka mendapatkan haji dan umrah. Dan kalau wanita banyak teringat nak pergi ke Mekah, itu adalah fitrah daripada orang lelaki-lelaki. Teringat, kata Aisyah, pergilah setahun 3 kali sekalipun, pergilah, kata Aisyah, pergilah, tak ada hal apa. Jadi kamu mampu, kamu tidak menzalimi siapa-siapa, janganlah sampai kita duk pi, abang kita sampai berah rumah pun tak ada, anak menakan kita nak makan pun tak ada. Tengok-tengok yang duk suatu porong tepi jalan tu anak menakan kita, yang kita dah duk miqat dah. Itu tidak benar, itu tidak benar. Baik, tajuk baru, keutamaan jihad. Penulis nak bawa kita berkenaan dengan keutamaan jihad. Geraknya mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah di medan perang, diberikan pahala oleh Allah Jalla wa'ala. Dia bergerak, orang yang mujahid ini, dia bergerak pergi daripada Madinah, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Tabuk. Mereka bergerak. Gerak mereka itu sahaja. Apa yang mereka jumpa? Mereka jumpa penat, panas, lapar, letih. Kadang-kadang musuh buat apa itu? Trap. Tengah-tengah jalan ni kan, depa kena. Semua itu Allah Jalla wa'ala nilai sebagai kebaikan di sisi Allah. Hatta sampai peringkat apa? Sampai peringkat Allah Ta'ala kata wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar. Kebencian orang kufar kepada mereka, Tuhan bagi pahala. Bencinya orang kafir ni, duk tengok depa duk main, benci amat-amat, benci tu, dapat pahala. Allah Ta'ala kata innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Semua pergerakan mereka, harta nafas mereka keluar masuk, semuanya dikira mereka dalam kebajikan. Tak ada lah pahala sebesar ni melainkan Allah bagi untuk orang yang berjihad semata-mata untuk Allah. Itu dia kata dapat kita baca dalam surah Taubah ayat 120 sampai 121. Kemudian jihad adalah perdagangan. Jihad adalah perdagangan. Jihad adalah perdagangan. Jihad adalah perdagangan yang untung dan tidak pernah rugi. Itu Allah sebut dalam surah Saf ayat 10 sampai ayat 13. Ya ikhwan, sehingga Allah tanya dalam Al-Quran, Allah kata hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Adakah kamu nak tengok satu tijarah? Tijarah mean big business. Kalau bay' small business. Kamu nak bay'an small business, kecil-kecil, 50,000, 70,000 kan. Tapi ini juta-juta naik ke atas. Kelas A punya, ni tijarah. Allah kata siapa nak tijarah dengan Allah, yang tijarah ini tunjikum min azabin alim, maka Allah sebut apa syarat tijarah ni? Tu'minuna billah wa rasulihi, beriman pada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kau keluar berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan harta engkau dan diri engkau. Maka tak ada lagi, Allah offer lagu tu. Itu satu tijarah yang besar. Kemudian Allah sebut ada syurga, ada masakin tayyibah fil jannati adan, ada tempat kekal untuk kita, rumah kekal. Rumah kekal, bukan tanah TOL, rumah kekal. Kekal itu rumah. Kita jelutun tanah TOL, rumah dia hambat kita sampai sini.
Ambil handuk di situ. Rumah yang masakin tayyibah, rumah yang cukup elok, cukup bagus rumah tu dalam surga. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman pada Allah dan Rasul dan berjuang fi sabilillah dengan harta dan diri kamu. Saya ada ceramah baru ni. Saya mula tak mau sebut, tapi saya sakit hati saya nak sebut juga. Saya mula tak mau sebut, makcik, saya nak plaster mulut, tak mau sebut, tapi saya sakit hati saya nak sebut juga. Saya istighfarlah, astaghfirullahalazim, ampunlah saya, ya Allah. Saya pergi dengan Ustaz Nan ceramah. First, what we say in bahasa, first impression. Yang pertama tu, kan? Yang pertama tu sampai all this fellow ni, dia kata apa? Dia kata surah kami ni tak ada duit. Why you must talk about money? Dia kata surah kami tak ada duit, pasal tu kami tak buat ceramah. Okey lah. Lepas tu dia cakap, dia kata, tapi saya ni saya terlibat dengan NGO. Kami setiap bulan dia hantar 30,000, 40,000 international. Baik Pak Haji pakai serban. Apa ini ya? Tu saya pun dah habis ceramah, saya start motor saya balik. Dia kata ustaz balik awal kan. Salah, dah suruh tak ada duit. Saya kena tanggung makan minum saya, banyak duit tu. Saya fikir manusia ni kalau dia tak mau buat kerja agama, tak payah buat lah. Kan? Agama ni bukan start dengan duit. Agama tak start dengan duit. Agama ni start dengan apa? Keinginan kita nak mengangkat agama Tuhan. Allah hantar. Lepas tu kita pakcik lah, bukan kita ada duit pun. I think this pun tak ada duit juta-juta. Nak bayar bil api, bil layak, lepas kau kapten. Juta-juta kita tak ada. Tapi Allah takdir hari ni kita makan, kita boleh makan, kita makan udang, kita makan mewah. Tapi seorang satu lah. Kesian kamu dia. Udah satu tu saya pelan lah. Kamu satu lah. Kita tak ada apa, kita start dengan kosong. Di mana-mana I think kita start dengan zero, nothing. Kita hanya berangan-angan, bercita-cita, kita tamanna, kita mula fikir, maybe sometime kita ada event jenazah, dalam macam Abang Man beritahu, kata event jenazah dalam perjalanan, driver dia 2 orang, Anas dengan Pakcik Anwar, dia bawa mai. Pakcik pula abang tadi, tayar pula rosak, dia tukang pula tayar. Subhanallah. Kita just perlu ingat ke Tuhan saja, dan nawaitu kita untuk Tuhan. Tuhan atur. Sebab ya kawan, punca rezeki bukan dari kita, dari dia. Dia Ar-Razzaq. Dia yang bagi rezeki. Maka dia kata dalam ayat, dia suruh kita ibadat untuk dia kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia titik. Lepas tu dia kata apa? Ma uridu minhum min rizqi. Aku tak minta sikit rezeki daripada hamba. Wa ma uridu ayut'imun. Aku tak minta sesuap makanan daripada hamba. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya akulah Razzaq, pemberi rezeki, sumber rezeki. Dzul quwwatil matin. Dan akulah dzul quwwatil matin, sumber kekuatan yang kukuh daripada aku. Roh untuk kita hidup kuat ni daripada dia. Sebenarnya datang. Kita ada duit, kita belanja aja, belanja fisabilillah, duit akan datang macam ayat hujan. Dulu dengan Ustaz Amal, Ustaz Yuk dulu di Kotas, apa yang ada belanja. Jangan takut belanja untuk Allah, belanja untuk asnaf, belanja untuk duit datang mencurah-curah. Tapi kalau kita buat haji bakil, Syakil kah, akil kah, tapi orangnya haji juga. Kita dah buat lagu tu. Tak ada apa-apa, Umar. Kita tak ada apa-apa. So, tu tak beritahu lah. Tu saya beritahu.
Kita kami tak ada duit, just nak main ceramah ke tak mau main, nak panggil bismillah jalan. Bismillah jalan. Ceramah aja. Bagi tahu pada orang apa itu Quran, apa itu sunnah, bagi semua orang dengar. Cakap itu sajalah. Rezeki kita main ni Tuhan yang bagi. Bukan siapa-siapa. Kalau orang nak halang bagi. Orang nak halang, Tuhan nak bagi. So, apa awak nak cakap lagi? Orang halang, Tuhan nak bagi. Cakap manalah kawan tu ada kederat boleh halang dan Tuhan nak bagi. Saya teringat, saya cakap sikit pasal orang mati. Saya teringat Tuan Guru kita, Profesor Datuk Dr. Harundin. Saya ada sekali pengalaman ketika dulu saya ada kelas di Masjid Telekom di Taiping. Dulu Taiping. Pak Datuk Harundin datang ceramah habis depa macam biasa orang bagi sagu hati ke ustaz. Bila envelope sampai ke tangan Datuk Harundin, dia tak genggam, dia lepas. Kan kita kalau ustaz-ustaz kan lagi kuat. Bukan ustaz lain lah, saya lah. Ustaz lain marah saya pula. Tak saya kata saya lah. Bila nampak dia nak tarik, kita genggam lagi kuat. Takut dia terlupa. Okay. Datuk lepas. Envelope jatuh. Dia tak mau. Lepas tu masa saya isteri kepada driver Datuk Harun cerita dengan saya, masa saya pergi tengok opah sakit, anak opah dah siap, dia anak opah, anak kan menantu dulu tu lah, dia cerita dengan saya. Datuk Harundin kata saya ni tak mau orang bagi. Kenapa? Orang ni bagi banyak mana dia boleh bagi, banyak mana orang boleh bagi. Lebih baik daripada saya minta ke orang, saya minta ke Tuhan. Tuhan tak pernah bagi sikit ke saya, dia bagi selalu banyak. Dan orang bagi tak pernah banyak saya, semua sikit. Jadi saya tak mau orang bagi, biar Tuhan yang bagi untuk saya. Dengan itu Allah tak pernah buat dia susah. Sama cerita dengan saya di kota Sepanggi, Tuan Datuk Harundin, siapa tak kenal, nama besar, figure, bukan selebriti lagi dah, dia orang besar. Dia sangka Datuk boleh ceramah. Okey, bila? Okey, saya kosong. Saya mai surah kecil dia mai. Bukan kata dia mai ceramah saya, lepas ceramah dia ceng bagi sign cek bagi pula. Kita baru nak fikir bagi 300, dia bagi 1000. Jadi 300 tu buat senang sudah. Dia bagi 1000, kita baru bagi 300. Kenapa? Dia orang ni semua fikir apa dia? Tuhan lah. Jadi kita, kalau kita jaga satu surau, jaga rumah Tuhan, kalau duit yang menjadi masalah kepada kita, kita tak boleh jaga rumah Tuhan. Pergi jaga rumah kita lah. Sebab rumah Tuhan memerlukan orang yang tawakal dengan Tuhan. I think this pun macam tu lah. Kalau kita mula fikir, Allah macam mana nak bayar bulan ni, kuliah ni nak kena stop, kuliah nak kena stop. Kalau kita fikir nak jaga agama Tuhan macam kita fikir personal saving account kita tak boleh jaga agama Tuhan. Sebab di sini bukan matematik lagi dah. Di sini keyakinan, tawakal kita, keikhlasan kita kepada Tuhan. Ikhwan, sajalah saya nak kata, kalau saya kata ini salah, maafkan saya. Kapten sebagai bendahari, maafkan saya lah. Saya tak cakap matematik. Dis pun pernah mengalami saat-saat kita kuncup ekonomi. Tapi kita boleh berjalan. Berapa banyak orang di belakang dis ni yang pakai duit sendiri untuk support. Ya, jelasnya bukan saya lah pakcik, saya orang bagi duit. Tak bagi duit saya tak main. Saya orang bagi duit. Orang support duit dia. Mungkin orang tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan bagi kesenangan dekat dia. Tuhan bagi kesejahteraan dalam rumah tangga dia. Tuhan bagi lapang dada. Tuhan bagi selamat daripada itu, selamat daripada ini. Tapi kalau kita daripada awal-awal dah fikir, duit tak ada, nak buat apa, duit tak ada, ya Allah, buat, pohon kepada Tuhan. Ini agama dia. Intan surullah yansurukum. Kenapa takut nak bagi orang makan?
takut sak bagi orang makan. Tak. Kita bagi orang makan, kita ada doa kan, Allahumma at'imni, Allahumma sqini Allahumma sqi man saqani, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Sahabat kata, aku tengok aku sendiri lalui doa ni. Jadi aku tengok macam mana Allah bagi rezeki kat aku bila Nabi doa, aku bagi susu kat Nabi, macam mana Tuhan bagi rezeki kat aku. So kita nak kena, bila orang bagi ceramah benda tu, orang cakap mula, kita mula. Kita mula kan. Kita nak ceramah pun kita dah tengok muka dia ni lagi aku hamput, dia ni lagi tak jadi ceramah. Kita nak maintain hati kita jadi kacau pakcik. Elemen balancing elemen kita dia nak sengit juga. Tu no. Jaga rumah tangga dengan jaga agama Tuhan berbeza. Sangat berbeza. Jaga personal account dengan jaga akaun rumah Tuhan, apa pun di atas nama Tuhan, berbeza. Dia macam ayat Zam-Zam, makin orang pakai makin dia temuk naik di atas. Dia bukan telaga kita, makin pakai makin dalam majalah Ahlan wa Sahlan kan dia kata, pelik Zam-Zam ni, bila orang turun ke haji sampai 2 juta 3 juta, ayat tu temuk, naik lagi pakai lagi naik, lagi pakai lagi naik, lagi cukup. Ya Tuhan, buat untuk agama Tuhan, buat. Kita tak pernah lokek rezeki dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami, dengan adik-beradik kita, abang kita, kak ipar kita, anak menakan kita, abang-abang kita, tak pernah kita lokek. Makin kita memberi, makin Tuhan bagi kepada kita. Kita bagi kepada dia, kita bahagiakan mereka, Tuhan bahagiakan kita. Hari ini kita sedih, besok kita akan bahagia. Hari ini kita sedih, besok kita akan bahagia. Kurang-kurang saya bahagia dengan cerita sahabat Helmi. Allahu Akbar. Terima kasih atas berita tadi. Bahagia pakcik. Kenapa? Kita ni, kita tak perlu 10 orang ikhwan dengar ceramah kita berubah, cukup seorang. Apa Nabi kata? Lebih baik daripada unta merah. Allahu Akbar. Based on apa pakcik? Awak bisa ya. Based on kita nak calculate, bila kita nak kira kan, kana ke senang kan, back to keturunan lagi senang. Kana ke kita dah kata mamak kana ke okay. Mamak kira lah senang, kita nak kira. Bila kita cakap kita nak kira, kita segi kiraan kita nak buat, kita dengan Tuhan ni, segi kiraan kita nak buat ni susah lah. Tapi Allah ni dia lain. Matematik ni hanya boleh pakai untuk kerja bank, bayar bil IP, bil air, bil kereta, tu aja. Dalam hubungan dengan Tuhan, matematik tak pakai langsung. Tak ada asas pun. Asas ada iman pada Allah. Lepas itu dalam banyak-banyak ilmu ni, Abang Man ingat lagi sekolah rendah berapa? 6 tahun. Is it true? Abang Man lari tengah? Tak. Full. Lepas tu menengah berapa tahun? Sampai SPM. Okay? Berapa tahun? 5 tahun. 5 dengan 6? 11 tahun. Lepas tu Abang Man masuk college. Abang Man terus budak-budak cerdik. Saya dengan Abang Man Jelutong belah parik ni. Abang Man belah parik kanan. Belah parik kanan semua cerdik. Belah parik kiri macam saya lah. Dia tak panggil cerdik, panggil sintang. Cerdik terus Abang Man terus pergi universiti. Universiti 5 tahun. Sebelah dengan 5 16 tahun. Betul? 16 tahun. Kita keluar universiti, so kita start cari kerja. Kadang-kadang yang kita belajar daripada darjah 1 sampai universiti tak pakai pun dalam hidup. Tuhan pi takdir apa? Kita pi menega. Kita universiti hari tu wiring. Pi repair apa? Perut kapal le. Duk pi peteri dalam le. Kerja tak ada, COVID-19 Bombay. Kata nak buat apa? Mega nasi lemak. Tak ada kena mengenal langsung. Tak ada apa. Tu guru saya jual karipap tu.
Tak belajar dia dah. Goreng karipak pun tak belajar. Inti karipak pun tak belajar. Balik-balik biasa je karipak. Jayak dan bidara. Apa tu sauda. Kaya dia. Kaya raya dia. Gedung di laut. Kapal di laut, gedung di darat dia. Kadang-kadangnya kita belajar tu tak pakai langsung. Apa kata kadang-kadang pencen terus tak pakai. Tapi satu benda kita pakai. Kita belajar daripada kecil sampai akhir kita nak mati kita pakai. Tak pisah. Iman pada Allah. Yang tu pakai. Kadang-kadang kita berat kepada anak-anak kita ni benda-benda yang sat saja dalam hidup dia. Benda-benda yang sangat penting Pak Mit. Quran, sembahyang, ambil wudu, sunnah Nabi, peradaban makan, peradaban berpakaian. Ni kita pakai selagi ada nyawa duk pakai. Duk pakai. Matematik dah tak tahu dah. Kadang main umur lagu saya bukan umur lagu pakcik. Pakcik okey lagi lah umur lagu saya. Kira tak betul. Orang bagi duit 100 beli barang kita RM20, kita bagi balik RM10. Dia tu tunggu situ duk jigil kita. Dia tu atas late nampak? Kira ke masuk semua silap. Kira ke keluar okey. Agus faham ke? Ya. Tak pakai langsung. Tapi iman pada Allah pakai. Doktor pening kepala. Kadang-kadang nak bubuh nama penyakit ni nama apa, doktor pening kepala. Ambil koyok bubuh keliling kepala. Nak bubuh nama apa ni? Last sekali doktor kata urusan Tuhan. Doktor kata 3 bulan. Doktor kata kalau nak balik lah, nak baca Yasin ke, nak ubat cara kampung ke, ambil balik. Doktor begitu suruh balik. Kita pun buat balik lah. Pasal yang suruh ni bukan doktor buka pakcik, specialist. Pakar. Kita pun angkat balik, teringatlah hadis dalam Bulughul Maram baca Yasin. Walaupun hadis tu dhaif, tapi bolehlah pakai untuk orang yang tak mati lagi ni. Kita pun buka Ar-Ra'd. Baca auzubillah, pelan-pelan ayat mata pun duk turun. Tengah-tengah duk baca, dia tu buka mata. Dia tu panggil anak dia. Kita bila doktor kata balik baca Quran, kita baca tu suruh dia pi. Nak, dia buka mata. Dia kata di mana aku? Allah mak mai pula. Ada itu pengalaman saya dengan Ustaz lah. Ustaz lah kata aku tak bawa dah baca Quran ke orang. Dia mati hidup balik. Jangan lupa pakcik. Saya Pak Long, Ustaz lah, siapa lagi saya tak ingat dah. Kami baca. Kata Ustaz lah nak baca apa? Baca lah apa yang boleh baca. Tengok-tengok ada buku Yasin. Bukan saya nak baca surah tu, ada yang tu je. Kita pun tak apa. Buka, baca. Dengan wire sana, wire sini. Doktor suruh balik. Baca lah dengan Ustaz lah. Hujan duk turun pula. Ustaz lah kata hang baca doa. Silap banyak. Baca makhluk doa hujan. Ustaz lah kata hang baca. Saya pun baca. Ya Allah, bagilah syifa ke dia. Ya Allah, bagilah syifa. Ustaz lah confirm dia arwah. Pasal apa saya kata dia confirm? Dia telefon kawan bagi mana mayat. Dia kata siap kain. Siap kain. Harap malam ni kira dia nanti habis dengan cara. Tengok esok pagi dia minta ayak. Oi, minta ayak. Ustaz lah terkejut. Hantar pergi lagi. Tu doktor suruh balik dengan mesin-mesin tu balik. Apa doktor nanti kata? Doktor kata bukan kami punya mau, Allah punya mau. Itulah ilmu yang dipakai last sekali. Tapi sayang, ini tak dipakai daripada awal. Tak diasuh daripada awal. Tak dididik daripada awal. Kalau anak-anak kita, keturunan kita ada benda ni daripada awal, dia boleh hidup macam mana-mana. Dia tahu Allah Ta'ala itu Razak. Pergilah dia belajar macam mana-mana. Pergilah buat kerja apa pun. Urusan makan minum dia kita tak bimbang. Kata Pak Belalang kan, kata Pak Belalang kepada kawannya mai ziarah dia, Pak Belalang ni tak mau kerja ke? Kesian kat Belalang sorang-sorang. Itulah kata kepada Belalang, jangan duk pergi kerja, dia ketegak nak pergi.
Kalau belalang tak kerja, pak belalang sekeluarga nak makan apa? Iyalah, dia kata Cik Samad, ulat dalam batu pun boleh makan. Tak kalah kami dalam rumah tak boleh makan. Ya betul. Akidah dia betul, Cik. Cuma jalan dia konar sikit, tapi akidah dia betul. Betul. Ha. Tuhan tak bagi kita makan ke? Hai, subhanallah ikhwan. Allah bagi. Jadi kita tak perlu takut. Pasal tu dengan Allah ni kita kena ada keyakinan yang kuat, keyakinannya benar, keyakinan yang kuat, niat yang ikhlas, kita kena ada tawakal yang tinggi dan kesabaran yang istiqamah. Tuhan buka jalan yang kita tak pernah sangka-sangka. Tak pernah sangka-sangka. Jalan nak main ni tak pernah sangka-sangka. Allahu Akbar. Kata penulis, dia kata yang ketiga, jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram dan memberi minum kepada jemaah haji. Itu kata dia disebut Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 19 dan 21. Ayat 19 sampai ayat 91 Allah menyebut tentang aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah kata tak sama orang yang bagi jemaah haji makan, orang yang mengimarah Masjidil Haram dengan orang yang pergi berjihad. Allah kata tak sama pahala dia. Dia orang ni pahala lagi besar. Oh, sebesar-besar pahala siqayatul hajj, bagi jemaah haji makan. Itulah yang dibawa oleh Bani Hashim. Pasal tu orang dengan Nabi ni dia rasa terhutang budi sangat kan. Pasal tu Nabi di keturunan Bani Hashim, Hashimiyah kan. Hashimiyah bermakna roti kan, koyak roti bagi ke orang panggil Hashimiyah. Muhammad dipanggil Bani Hashim, tu keturunan yang suka koyak roti bagi ke orang tu. Orang kenang dia, bapa nenek moyang dia buat benda ni. Keempat, jihad merupakan satu daripada dua kebaikan, menang atau mati syahid. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat dia, dalam ayat Taubah 52. Menang, kita dapat kemenangan. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Allah kata tidak ada yang kamu tunggu-tunggu, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali satu daripada dua kebaikan, sama ada mati syahid ataupun kamu menang. Menang kita dapat ghanimah, kita dapat negara, ataupun mati syahid dapat jannah. Kelima, jihad adalah jalan menuju syurga. Ini disebut dalam Ali Imran ayat 142. Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jihad jalan untuk sampai ke syurga. Seperti mana kita menuntut ilmu, ini adalah jalan ke syurga. Keenam, orang yang berjihad meskipun dia sudah mati syahid, namun dia tetap hidup dan diberikan rezeki. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 169 hingga 1771. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu kira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Rabb-Nya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepada mereka. Inilah ayat yang suka disilapkan makna oleh sebahagian orang berkaitan dengan orang-orang wali mati kita boleh komunikasi. Dia kata dia patut hidup, dia ambil ayat lagu ni. Sedangkan ini adalah ayat berkaitan dengan mereka hidup di alam barzakh, bukan mereka hidup tengah-tengah kita. Tapi dia ambil literal ayat. Mereka berhujah. Ini salah satu penyelewengan. Kenapa ikhwan? Kerana ahli sunnah ni
bila dia nak menafsirkan ayat, dia akan melihat kepada salafus salih. Bagaimana sahabat tafsir, sahabat mengambil dari Nabi, bagaimana para tabi'in tafsir. Dia tidak menyeleweng, sama ada bidirayah ataupun riwayat. Dia nak tafsir secara bahasa Arab ataupun dia nak kait dengan riwayat, dia akan follow dia punya manhaj tafsir tu. Tapi golongan-golongan lain dia kata tak. Kenapa? Ini juga ayat seingat saya yang pernah disebut oleh sebahagian guru-guru kita yang lama-lama dulu. Inilah ayat yang dikatakan bahawa malam Jumaat roh balik ni. Quran kata bal ahya inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Tuhan benarkan mereka balik malam Jumaat, malam besar. Hari Jumaat pula hari raya. So daripada tengok anak cucu. Daripada ayatnya agung tercipta satu kepahaman yang salah. Patut malam Jumaat Nabi lah balik pergi Madinah. Nabi ziarah Masjid Madinah, tengok apa lebih kurang kan. Tak ada pula itu. Abu Bakar balik, tak ada. Kemudian orang yang berjihad seperti orang yang berpuasa, tidak berbuka dan melakukan solat malam terus menerus. Ini disebut dalam riwayat Bukhari. Itu tentang Abu Hurairah kata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin ya'dilul jihad. Qala la ajidu. Qala la ajidu. Qala hal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidak wa taquma wa la taftur wa tasuma wa la tuftir. Qala wa man yastati'u zalik. Seorang kata Abu Hurairah, satu orang datang kat Nabi, dia kata ya Rasulullah dullani ala amalin ya'dilul jihad. Dia kata ya Rasulullah, tunjuk kat saya satu amalan yang amalan tu kira-kira kalau saya tak pergi jihad, amal tu sama dengan jihad. Kira saya tak pergi pun tak apa. Nabi kata la ajiduhu. Nabi kata dekat dia tak ada. Nabi kata jihad nombor satu. Nabi kata kat dia hal tastati'u idza kharaja al-mujahid. Nabi kata boleh. Hang ni Nabi kata hang mampu tak? Nabi kata bila satu mujahid itu keluar dia keluar sabilillah, hang masuk masjid, hang duduk dalam masjid. Nabi kata hang duduk dalam masjid, hang sembahyang, hang duduk la taftur, hang sembahyang jangan berhenti sampai dia balik. Sembahyang sampai dia balik. Lepas tu hang puasa jangan buka-buka sampai dia balik. Dia katakan Nabi may yastati' zalik. Siapa yang boleh buat lagu tu? Nabi kata kalau lagu tu tak ada kawan yang berjihad tu lebih baik daripada orang yang sembahyang dan orang yang berpuasa. Itu membela agama Allah Ta'ala. Sesungguhnya syurga memiliki 100 derajat, 100 tingkatan. Tingkatan yang disediakan Allah untuk orang yang berjihad di jalannya, antara satu tingkat dengan yang lain berjarak seperti langit dan bumi. Ini disebut dalam riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Inna fil jannati mi'ah darajah. Surga tu ada 100 darjah, 100 tingkat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Nabi kata Allah sediakan untuk orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala ni ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Allah buat dekat dia antara satu derajat dengan satu derajat tu antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Nabi kata bila kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Nabi kata kerana firdaus adalah syurga yang paling tengah dan yang paling tinggi tingkatannya. Nabi kata di antara syurga firdaus tu, firdaus ni Nabi kata
wa fawqahu arsyur rahman. Nabi kata di atas Firdaus ada arasy ar-Rahman, tinggi Nabi kata. Mungkin di situlah Nabi duduk kot, dan di situlah tempat orang yang sabilillah duduk. Dan di sanalah Nabi kata wa minhu tafajjara anharul jannah, daripada syurga Firdauslah mengalir sungai-sungai dalam syurga. Situlah sumber dia, turun habis ke syurga-syurganya lain. Jadi Allah sedia dekat orang siapa ikhwan? Orang yang sabilillah. 9. Syurga di bawah naungan pedang. Nabi kata wa'lamu anna al-jannata tahta zilali suyuf. Nabi kata sungguh syurga itu berada di bawah naungan pedang. Bila kita berhadapan dengan musuh, jangan lari. Yang ke-10, orang yang mati syahid mempunyai 6 keutamaan. 1, diampunkan dosanya sejak setitik darahnya yang pertama. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami. Bila darah ada yang pertama itu keluar, jatuh, sejak itulah telah diampun dosa dia. Yang kedua, dapat melihat tempatnya di syurga. Wa yura maq'adahu minal jannah. Allah bagi dia nampak masa dia nak mati itu tempat duduk dia dalam syurga. Ketiga, akan dilindungi dari azab kubur. Wa yujaru min azabil qabri. Allah lindung daripada azab kubur. Keempat, diberikan rasa aman dari ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Wa ya'manu min faza'il akbar. Dia aman daripada faza'il akbar, kedahsyatan huru-hara yang besar kiamat. Kelima, diberikan pakaian iman dan dinikahkan dengan bidadari. Wa yuhalla hullatul iman wa yuzawwiju min huril ain. Allah bagi ke dia pakai pakaian yang manis daripada pakaian iman, dan dia kahwin dengan bidadari. 6, dapat memberi syafaah kepada 70 orang keluarganya. Wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Dia dapat bagi syafaat kepada 70 keluarga dia. Ini disebut di dalam riwayat Tirmizi, dan Tirmizi menilai hadis ini dengan hadis yang sahih. Sebelah, pergi berjihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini Nabi sebut di dalam riwayat Bukhari, betapa Nabi kata laghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Keluar jalan Allah di waktu pagi, atau pulang atau balik daripada sabilillah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 12, orang yang mati syahid rohnya berada di qindil, yakni lampu yang berada di syurga. Ini disebut dalam riwayat Muslim. Ini disebut dalam riwayat Muslim, betapa mulianya roh dia. Dan 13, orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang. Yaghfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Diampun semua dosa orang mati syahid melainkan hutang. Ini disebut dalam riwayat Muslim. Hutang yang macam mana ikhwan? Yang Nabi sebut dalam hadis, bila dia hutang, masa dia ambil dia orang, dia cadang siap-siap dalam hati dia, aku tak mau bayar, dia tak bawa syurga. Tapi mana-mana hutang dia memang nak bayar, cuma ajal datang dulu, maka itu Nabi sebut dalam hadis, Allah akan bayar kat dia. Allah akan bayar kat dia. Allah akan panggil kawan tu di hari akhirat, berapa banyak dia hutang? Allah kata aku tukar dengan syurga. Ada tuntutan tak? Dia kata tak ada. Selesai. Maka tak ada istilah tergantung. Ini hutang yang mana? Masa dia ambil hutang, dia dah niat siap dah. Memang dia nak buat leceh kawan tu. Maka Allah Ta'ala akan tutup semua pintu syurga kat dia, walaupun dia itu orang yang syahid sekalipun. Maka jangan ambil hak orang, pulangkan balik hak orang. Itulah di antara 11 keutamaan orang mati syahid. InsyaAllah sihat badan kalau diizinkan oleh Allah,
kita tengok tujuan disyariatkan jihad. Tujuan disyariatkan jihad, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.